Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini, insya-Allah, untuk pengajian ringkasan kita kita kesambung perbincangan bab puasa, muka surat 537. Betul 537, bab perkara-perkara yang membatalkan puasa, juga berkenaan dengan sahur dan perbezaan pendapat dalam masalah ini. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, waktu diharamkan makan untuk orang yang berpuasa adalah ketika terbit fajar kedua. Maksud fajar kedua ni adalah fajar sadiq, iaitu fajar yang kira masuk subuh lah. Fajar sadiq mana fajar yang menandakan masuk waktu subuh. Jadi ketika fajar kedua, yakni fajar sadiq, telah jelas tampak di ufuk, yakni di kaki langit sebelah timur, matahari naiklah tu. Itu bermula waktu tahrim. Tahrim tu makna tahrim waktu imsak lah. Lebih tepatnya waktu imsak. Sebab Imam Syafi'i ni dia tak ada pun sebut tentang apa ni kita panggil imsak 10 minit sebelum tu, tak ada. Masa ni tak timbul lagi isu ni. Sebenarnya dah tak ada pun. Macam mana boleh ada tu tu bagi anaknya satu kali waktu Yusuf Qaradawi lah. Bukan Anas sebut ni, Anas sebut, Yusuf Qaradawi sebut. Yusuf Qaradawi kata kalau berhenti di situ dengan maksud sudah tak boleh makan dah waktu itu termasuk dalam bid'ah. Kata Dr. Yusuf Qaradawi. Sebab dia bercanggah dengan ayat wakulu washrabu tu. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Nah, fa atimmus siyama ila al-layl. Bercanggah dengan ayat tu. Ayat mula-mula kita baca. Lepas tu tak boleh, nak berhenti boleh. Nak berhenti awal lagi pun boleh. Cuma nak ayat imsak tu sehingga dianggap tak sah puasa tu tak boleh lah. Dan sebenarnya di Malaysia pun anda tahu pun imsak tu dia untuk cermat. Kalau makan waktu pun tak ada bunyi kata tak sah tu. Tu hak biasa. Tapi kampung, kalau di kampung lah, misalnya kampung Tok Ana dibaca tu, dia tak waktu email lah kalau makan masa imsak tu. Berat tak berat? Sebab berlaku satu ni cucu dia, anda tak sebut siapa cucu dia tu, balik pada Mesir ngaji. Jadi disuruh jadi tu email lah kapu dia, kapu anda lah juga. Jadi bila orang dia sana, dia isytihar. Imsak dah ni, bola makannya, dia isytihar di mikrofon masjid. Jadi orang berhenti. Kat cucu dia ngaji Mesir, nak makan lah. Dia kata tak bel lagi. Orang tu tak boleh imsak tu. Tok dia pergi rayak ni orang masjid, jangan waktu email cucu dia ni. Cucu dia makan waktu imsak. Tu mana kalau setara tu jadi bid'ah. Tak boleh lah setara tu. Salah. Tapi orang tempat kita ni kalau alah bana tak siapa tak tu anda tahu. Cuma dia kata bertilah gitu yalah. Kalau makan pun mesah. Tapi setengah tempat tu silap faham siapa pelekat tak sah. Seolah-olah itulah waktu haram. Sedangkan jelas Imam Syafi'i waktu diharamkan masuk fajar sadiq. Yang ni waktu subuh lah. Baik, seterusnya Imam Syafi'i berkata lagi, demikian juga sampai kepada kami daripada Nabi SAW bahawa haram makan dan minum tersebut adalah sampai kepada masuk waktu maghrib. Lah tenggelam matahari itu maksudnya masuk waktu maghrib. Demikian juga firman Allah wa atimus siyama ila al-lail itu ayat sanilah, iaitu sempurnakanlah puasa itu sampai kepada malam. Jadi maksud malam di sini maghrib, masuk maghrib. Itu maksud dia. Baik, Imam Syafi'i berkata lagi, apabila seseorang makan atau minum dengan sengaja antara dua waktu tersebut, yakni dua waktu tersebut maknanya bermula naik fajar sadiq dan tenggelamnya matahari, itu makna antara dua waktu. Katalah dia makan atau minum dengan sengaja antara dua waktu tersebut dan ia ingat masa dia makan itu, dia ingat, bukan tak ingat, dia ingat bahawa dia sedia berpuasa, maka dikira batal lah, dia kena wajib qada puasa dia. Maknanya sengaja. Baik, seterusnya Imam Syafi'i berkata, disunahkan untuk mengakhirkan sahur selama mana tidak terlalu mendekati waktu fajar. Ni kalau hampir doa tu takutnya tak ada habis makan orang ban. Tapi kena rapat kan. Sahur-sahur ni maknanya dekat dengan waktu subuh. Tapi janganlah akhir doa.
Sehingga jadi makan pun jadi cepat, tergesa-gesa makan tu. Tak molek lagi tu. Sebab apa tu? Imam Syafi'i kata jangan terlalu mendekati waktu fajar sadiq itu. Kerana dibimbangi fajar terbit sebelum selesai makan. Jadi gaduh lah. Bazir makan dia, banyak perkara berlaku. Lepas tu tak sempurna makan minum tu. Mulut tu makan, tak ada minum air. Enggak dia jenis lekat. Tapi apabila dia tengah makan sahur, fajar telah terbit, saya lebih suka untuk dia memutuskan sahur tu. Kena berhenti selalu. Benar ni, benar khilaf banyak ni. Anda tidak sebut khilaf lah. Kita sebut Imam Syafi'i dulu. Saya lebih suka untuk memutuskan sahur tersebut. Misalnya, ni contoh, ni dia punya pencerahan masalah ni lah. Misalnya fajar telah terbit, masuk waktu subuh, dalam keadaan dalam mulut dia masih ada makanan yang sedang dikunyah tu. Duk tengah kunyah tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka makanan tersebut wajib dikeluarkan. Ketat bab ni Imam Syafi'i. Ni ketat lah. Walaupun kita kata kalau dia mazhab lain setengah nak kata boleh telah, bukan boleh minum lah kalau ada air depan sikit tu. Minum selalu. Boleh habis dalam mulut. Jangan nambah. Hak dalam pinggir tu pun tinggal gitu. Hak dalam mulut tu. Tapi Imam Syafi'i kata tak boleh. Bagi dia lah. Kena buat. Namun hal ini tidak membatalkan puasa dia. Dengan sebab makanan duduk dalam mulut orang syarat jangan telan lah. Dia keluarkan, tidak membatalkan puasa. Kerana memasukkan makanan ke dalam mulut tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah memasukkan makanan ke dalam perut. Rongga tu mana perut? Bermula di halkum tu. Pakbau tu dia panggil jauf. Istilah jauf itu. Jadi, apabila ia menelan makanan tersebut setelah terbit fajar, maka dia wajib mengqada puasa tersebut di hari lain. Maknanya batal lah. Puasa tu jadi tak sah. Adapun sisa-sisa makanan yang terselit di celah-celah gigi, kemudian masuk ke dalam rongga perut, bersama dengan air liur dia lah. Maksudnya, hal ini tidak membatalkan puasa. Kerana pada pandangan saya, kata Imam Syafi'i, sisa makanan itu terlalu kecil. Dan susah juga kalau nak kawal tu. Nak kawal segera tu pada waktu tu. Ni hak duduk mulut mana, hak orang makan duduk atas lidah lagi tu. Hak tu dia kena buat lah. Kita pun tidak nak bincang lah khilaf ni. Sebenarnya perkara ni, ramai ulama kata boleh pun. Hak ni. Kalau duduk dalam mulut kata lagi lah tu. Lepas tu boleh minum air sikit. Minum air. Nak supaya tidak jadi terbelah, tidak jadi apa lekat, tidak jadi sedu. Sekadar tu je lah. Jadi nasi ala pinggir tu, tak boleh lah. Ada pendapat kata duduk sekadar duduk ala pinggir tu. Ada. Wah, habis tu. Jangan duduk ala puyuk tu. Jangan tambah lah. Ada. Enggak, kita baru sesuap baru. Lepas tu nak pakai mana? Ni anak sebut ni, bukan tu, jangan salah faham. Kalau anak nak pakai pendapat tu lah, kata boleh. Pakai tu, bukan kata kita nak nambah pun. Enggak situ ambil masa berapa minit tu. Dia pendapatnya banyak. Tapi Imam Syafi'i tak boleh. Tapi kalau orang mengikat diri dengan mazhab Syafi'i, apatah lagi Imam Syafi'i, dia tak boleh. Jadi kalau orang tak ikat, dia pakai semua. Sebab ulama kita belakang tu. Tak ada masalah. Sebab ni masalah peribadi kita, tak kait dengan orang pun. Kalau berkait dengan orang, kena ikut hak ketentuan kerajaan lah. Misalnya lebat nikah kahwin, tak boleh kita nak mana-mana dah. Sebab tu dia melibatkan mahkamah banyak kau, dokumen, melibatkan orang lain. Isteri kita tu melibat orang lah, kita orang lain lah tu. Tak boleh hak ni tak sabit kita. Orang panggil betul-betul peribadi ni. Nak pakai mana pun boleh. Orang kita ni kalau sebut gitu pun salah sebenarnya. Tengok dia kata mazhab. So, awak nak ikat dia awak dengan mazhab ni. Ikat sekat awak sudah lah. Jangan kita nak ikat dengan orang lain. Tak nanya lagu tu. Sebab tak nak kata kau ni khilaf. Tapi kalau kita rasa sendak hak Imam Syafi'i sebut, tak ada masalah pun. Kita pakai ni. Sebab Imam Syafi'i ni bukan sebarang orang. Tokoh mujtahid. Seperti mana orang lain juga tokoh mujtahid juga. Gitu. Bagi anak ini tidak menjadi satu isu lah. Tapi kalau mengikut Imam Syafi'i sendiri, batal. Tak boleh. Hak dalam musuh kan dalam pinggan. Hak dalam mulut pun tak boleh berhabis. Kecuali hak lekat-lekat celah gigi. Adapun makanan yang sengaja dimasukkan ke dalam perut, bukan dalam mulut, dalam perut, padahal dia boleh keluar makanan itu daripada mulut, maka ini
membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Tengok Imam Syafi'i sebut. Tu pandangan dia lah, wallahu a'lam. Tapi orang lain kata tidak begitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i ni lah. Imam Syafi'i berkata lagi, kami berpendapat bahawa menelan makanan yang terselit, yang ada celah-celah gigi itulah, boleh membatalkan puasa apabila dia mampu mengeluarkan. Jadi kalau dia boleh buat lah. Dia boleh buat guna cokir gigi ke, buat, boleh buat. Jangan telan. Kadang kecil-kecil benar tertelan. Nak buat apa tu tiba-tiba tertelan duk kecek dak. Tu tak apa tu. Khomo dah. Misalnya nak telan tu tak apa. Cuma kalau boleh buat, sengaja dia tak buat, dia telan, mengikut Imam Syafi'i batal. Tapi ramai yang kata tak batal sebab tu ada ayat benda ni khilaf. Sebab kalau tengok dalam fiqh Pak Mazhab tu dia bincang panjang ni. Perkara yang membatalkan puasa. Khilaf lah. Mekah ni kan ada dia orang ajar tu dia pakat bukan tunai. Memang. Hambali. Iyalah, sekadar tu yalah. Bukan kata. Jadi kalau kita tak tahu kan, bahaya buat ni. Orang kahwin tu ngaji yang kira. Maknanya sekadar itu. Tapi kena tahulah. Kita nak amal tu kena tahu. Mana ulama mana. Ataupun setengah ulama kata kita yakin ada. Kita tahu. Cuma kita tak ingat ulama. Tak ingat ulama tu boleh. Asal tahu. Dia kira tahu. Jangan agak nyada berkali. Tak boleh gitu. Hak tu orang panggil beramal tanpa ilmu dia panggil. Tak boleh lah gitu. Imam Syafi'i berkata lagi, namun saya menyukai untuk menyegerakan berbuka dan tidak mengakhirkannya. Hak ni termasuk sunnah lah. Mana masuk tu orang masuk. Kadang-kadang orang tak bel. Tahu dah masuk. Boleh buka dah. Tak mesti bel. Tak mesti azan. Dia jelas. Orang tu kebel. Dia minum air dulu tu. Hak je bel tu pun. Kita tahu lah. Bukan nak huruf masjid juga. Bokok dulu tak bila. Kalau dia makan kuih. Kita tunggu bokok luar tu. Dia makan kuih dah. Nasi dah lagi lah. Kita tak kuih nasi. Aku lamanya juga orang lain. Lepas dia makan dia bokok baru dia azan. Sebab tu kita tahu kalau tidak azan pun tak apa, asalkan masuk waktu. Masuk waktu. Tahu. Semua guna dalil zon. Masuk waktu tengok jam belakang. Tu dalil zon tu. Tapi tak apa. Dah fiqh. Imam Syafi'i berkata sesungguhnya Rasulullah, hak ni bezalah kalau Syiah kan. Dia buka lewat. Lepas tu sahur pun awal. Tu Syiah. Dia sahur awal. Kopak dia sahur. Atau buka Indonesia. Tak ada dah dia punya, tak nampak dah dia punya apa. Tashbihun nujum. Mana, apa ni? Bintang-bintang di langit tu, tak ada dah nampak. Gelap benar lah. Tak nampak lah mana. Nampak. Maknanya dia tak, apa ni? Dia, bila habis syafaq merah tu. Masuk waktu, Isya lah. Tu syafaq tu. Warna merah tu. Kaya nampak warna merah tu masuk waktu ngeri. Bila habis syafaq merah tu masuk waktu Isya. Tu kaedah perubahan waktu antara maghrib dengan Isya. Tu. Tak ada dah syafaq itu. Baru dia buka. Tu buat Syiah. Baik, berkenaan dengan buka segera. Bila masuk waktu tu buka, Imam Syafi'i bawa satu hadis. Ini hadis Bukhari lah. La yazalun nas bi khair ma'ajjalul fitr wa lam yuakhiruh. Orang ramai yang ni orang Islam ni akan sentiasa berada dalam kebaikan selama mana mereka menyegerakan berbuka dan tidak mengakhirkan berbuka. Pelik ni. Sebab tu kata hadis ni wahyu juga. Nabi ayah ni sebab setengah-setengah ulama dia kata tengok. Syiah ni tanda Syiah tolak hadis sebab dia tak sepakat lah apa ni hadis sahabat bawa ni. Sebab tu dia buka lewat. Ataupun setengah ulama kata nak ayatnya dia ni ada satu akidah dia panggil akidah mukhalafah. Akidah mukhalafah ni amalan kita berbeza dengan ahli sunnah. Dia panggil akidah mukhalafah. Dahsyat Ya? Apa dia? Dia hari tu sama. 30 juga cuma cara puasa tu beza. Buat dia boleh makan coklat getah. Cumi minggam. Boleh. Jangan telan. Syaratnya dia tidak boleh manis. Manis masa tak dia kena original. Boleh juga free. Mana tak ada gula tu lah. Allah pelik. Anda tengok ni dalam dia panggil web fiqh Syiah. Dia ada web dia, bahasa fiqh dia ada tu.
Kalau jimuk kami khilaf, batal ke tak puasa. Oh, paruk kata tergila ngerti pekoh ni. Syiah teruk ngerti. Sebab itulah ulama kita kata kalau amal Syiah kambing pun tak selamat. No, siapa begitu nak teruk Syiah itu berat. Kalau anda nak sebut bab sek kat, sepuluh binatang. Kalau puasa tak apa, cuma minggat lah kita tak apa. Lucu ngerti. Bab apa tu dia kata, nak ilai busuk mulut. Dalam pekoh dia, internet. Dahsyat kan? Baik, seterusnya. Imam Syafi'i berkata, Imam Malik telah mencerita kepada kami, Tok Guru dia lah ni, Tok Guru Imam Syafi'i ni Imam Malik. Ni antara guru utama dia ni. Imam Malik, kata Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahullah telah mencerita kepada kami daripada perawi bernama Nafi', dia ambil daripada Ibnu Umar, bahawasanya Ibnu Umar berbekam pada hari dia berpuasa, kemudian ia meninggalkan hari, lepas tu dah ada suatu ketika dia berbekam ketika berpuasa, lepas tu selepas di kemudian hari, selepas daripada tu dia tidak berbekam dah ketika berpuasa. Baik. Kenapa Imam Syafi'i bawa gitu? Sebab bagi Imam Syafi'i berbekam ini dia kira batal puasa. Bagi dia. Tapi dalam mazhab Syafi'i pun khilaf. Baik, cuba kita tengok di sini. Telah diriwayatkan daripada Nabi SAW baginda bersabda, orang yang berbekam dan orang yang dibekam batal puasa dia. Hak je bekal berbatal juga. Bukan hak kena bekal saja tu. Tapi ada juga diriwayatkan daripada Nabi sendiri SAW bahawa baginda pernah berbekam, padahal ketika itu baginda berpuasa. Sebab tu kalau ni khilaf, sama sahabat lagi khilaf. Ni anda buat catatan berdasarkan kepada dalam fiqh Faq Mazhab lah. Ni anda ambil contoh sedikit saja. Dia Faq Mazhab tu sebenarnya dia kalau molek kita ada juga pupuk kita ni lah. Nak buat di kuliah di masjid tu tidak pernah sabar. Misalnya sekali sebulan kalau kita baca molek juga anas. Kita ambil rengkah-rengkah biar tahu, nak tahu, tak ingat boleh rujuk bila ngaji. Misalnya di sini. Setahu mana ni khilaf bekal ni? Sampai sahabat lagi. Misalnya khilaf di kalangan sahabat. Contoh hak kata tak batal. Misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan main, bukan sahabat kecil ni Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Lepas tu Zubair bin Al-Awwam, ni sahabat besar ni. Begitu juga Ummu Al-Qamah, dia berbekam ketika berpuasa. Bagi dia tak batal. Tapi ada sahabat kata batal. Kalau dalam mazhab Malik dan Imam Abu Hanifah batal. Dah anda tahu pun Imam Syafi'i, tapi dalam mazhab Syafi'i khilaf. Untuk mengelakkan daripada khilaf, dia kata molek tak sebekal. Tapi kalau bekal pun tak batal. Tapi Imam Syafi'i dia lebih berat kepada batal. Cuma di sini Imam Syafi'i dia tidak memperjelaskan sebab apa, sebab benda ni bagi dia nya anda duk perhati tengoklah dalam beberapa lain kitab lain, Imam Syafi'i pun tidak putus juga batal, tapi dia ke arah tu. Tapi dalam mazhab dia khilaf. Hak tentu batalnya dalam mazhab Malik dan mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah sendiri memang kata batal. Berbekam. Dan ulama dalam mazhab Syafi'i dia kata tak batal sebab dia kata bukan rongga tu. Bukan masuk waktu ubik. Waktu bukan melalui rongga. Hak kata waktu ubik daripada dalam melalui rongga batal. Ni melalui mulut waktu batal. Dengan sengaja. Hak ni tak. Macam atas kepala ke. Tak. Tu dia kata. Khilaf lah. Tapi anda tengok dalam Dr. Zul lah. Dia satu jawatan kuasa ke. Dia buat apa ni yang panggil tu? Siri apa ni? Siri fatwa tak? Irsyad tu. Irsyad tu. Dia sebut rengkah khilaf. Tapi bagi dia dalam konteks mazhab Syafi'i lebih baik kita anggap batal lah, nak mengelakkan daripada khilaf. Ana pula kata gini. Kita tengok keperluan. Misalnya keperluan, mana kata pening sangat dak. Mana kalau buat tu setengah hari tu hilang. Nak tunggu buka tu lama lagi. Pakar tu hikmat dua ada tu. Mungkin hadis di, mungkin habis dia ada. Cuba perhati. Hadis aftar al-hajim wal mahjum ni dia panggil hak ni hadis qauli. Hadis qauli. Hak bawah sebut tu Nabi pernah berbekal, ni hadis fi'li. Jadi antara hadis qauli dengan hadis fi'li, sebab tu ulama kata hak Nabi sebut tu ni bagi ulama yang kata lebih berat kepada batal sebab hadis yang Nabi sebut batal. Tak jadi.
Makna hak tu lebih umum. Jadi hak Nabi buat sendiri tu khusus untuk dia lah. Ada yang kata begitu. Sebab kalau bertemu di antara hadis qauli dengan hadis fi'li, kita kena dahulukan hadis qauli untuk awam. Hak hadis Nabi buat tu, hadis fi'li tu, hak tu lebih kepada dia. Ada yang kata begitu. Tapi setengah ulama kata tak, tengok keadaan. Sebab berbekal ni untuk apa? Untuk supaya sihat, tak siap pening kepala. Dah kalau pening pukul 8, nak tunggu pukul 7 ni. Boleh lah. Sekadar itu saja. Patut ada juga setengah ulama sebut kalau seorang tu berbekal menyebabkan dia jadi demam, jadi gapo, jangan buatlah pada waktu berbuka, pada waktu tengah puasa tu. Macam-macam ulama sebut oleh kita kan. Baik, kata Imam Syafi'i lagi, barang siapa sengaja memuntahkan isi perut dia dan dia sedang berpuasa, maka dia wajib qada batal lah. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i daripada sekolah rendah, daripada ini kita, mana dia muntah dengan sengaja. Jadi ada orang muntah dengan sengaja ni. Dia kata dia tak kira lah. Kalau tak sengaja tak akal. Anak rasa payah nak jumpa orang sengaja ni. Kecuali jolok. Kalau mana tak ada. Payah juga mencari sengaja. Wak kerja apa ni. Memang nak batal puasa lah tu. Tak apalah. Nak ayatnya muntah tu kalau tidak sengaja tak batal. Kalau sengaja batal nak ayat tu ya. Kalau gitu mungkin lah. Keperluan. Tu kira batal. Tak dosa. Sebab keperluan. Tapi kalau dengan sengaja niat nak buka tapi dengan cara gitu, itu dosa. Tadi keperluan. Doktor suruh, tobik. Misalnya racun kalau lekat, apa dia? Kena sedut. Apa dia ni? Nyetel anak koci. Kita tobik, tak lah cara lah. Tobik. Kata kalau nak buah tu, kena buah. Kalau tak boleh buah, memang kena bedah ataupun kena buah melalui sistem perkumuhan. Kita tak. Dia kata kena itu. Tu memang batal lah. Tapi tak dosa. Sebab apa keperluan tu? Untuk kesehatan, tapi dia kena qada lah. Itu maksud sengaja tu. Maknanya ada beberapa bentuk lah sengaja tu. Tapi barang sesiapa yang muntah tidak disengajakan, ataupun sengaja pun tapi dengan keperluan, maksud kita kena faham tu. Bukan dia niat itu, tapi hal tu perlu. Maka tidak wajib baginya qada. Sebab apa? Sebab tidak sengaja. Maknanya tak batal lah. Dia qada-qada ni kalau puasa tu batal ataupun tak jadi, mana tidak sah daripada awal lagi. Batal-batal ni ketika sedang berpuasa. Puasa di tengah-tengah tu. Imam Syafi'i berkata lagi, sesiapa makan atau minum dan dia lupa bahawa dia sedang berpuasa, maka teruskanlah puasa. Tak batal. Dan dia tidak wajib qada. Anak kena 1 Ramadan. Kuliah Zuhur. Dia tahu dah hari tu puasa. Dia letak air depan kita. Kali dia nak teh ni. Anak nak minum. Dah tu sah. Puasa. Dia kata apa mari letak air? Dia kata tak ingat. Dia anak tu dia letak air. Dia juga letak pun tak ingat juga wali. Besok letak. Masjid besar pula tu. Dia pula akak sangat. Puasa itu kata dia 1 Ramadan. 1 Ramadan sama puasa lah pun. Zuhur. Kuliah sebelum Zuhur. Dah lah kalau minum lah. Tak batal. Nak adalah hadis Nabi kata rezeki. Lepas tu nambah ni Ustaz. Mau nasib pahala ni. Nambah pun. Tak ingat lagi. Masa nambah tak ingat lagi. Lepas dawa tu ingat. Tak apa rezeki tu. Nabi kata rezeki tu Allah beri rezeki. Tapi dia tak boleh nak hari gitu. Tu tidak nak, kalau nak hari tidak jadi itu lah tu. Baik. Ni kita bincang ni berkenaan dengan al-mufsid yang merosakkan, al-mubtil yang membatalkan puasa. Kata Imam Syafi'i lagi, sesiapa keluar air mani kerana mimpi di bulan Ramadan, maknanya siang hari lah ni, kalau malam tak terima masalah, maka hendaklah dia mandi dan tidak wajib mengqada puasa dia. Maknanya ke dia? Maknanya tak batal. Sebab dia mimpi, dia bukan jima. Tu maksudnya. Enggak mimpi ni bagi tak boleh nak kawal. Mungkin berlaku dari tidur. Tapi dia kena mandi. Tapi tidak perlu qada. Maknanya puasa dia tu sah. Tak batal. Demikian juga orang berjima dengan isteri dia. Kemudian fajar terbit. Maknanya dia berjima, tak sempat mandi lah. Dan dia belum mandi junub. Misalnya kata lepas dia jima tu, sesar tu. Tak sempat mandi, tiba-tiba masuk subuh. Maka hendaklah dia mandi. Mandi itu terasa mandi wajib. Kemudian dia menyempurnakan puasa. Puasa dia tidak jadi apa-apa kecacatan. Mana sah puasa dia lah. Ni anda fikir perkara biasa lah. Maklumatnya. Kata Imam Syafi'i lagi,
apabila fajar telah terbit dan ketika itu dia sedang jima'. Maknanya kita kata maknanya persetubuhan itu berlaku ketika fajar Sadiq telah keluar dah, masuk dah waktu subuh. Maka hendaklah dia menghentikan jima' pada waktu itu juga, segera. Kemudian dia meneruskan puasanya. Kerana ia tidak bisa keluar daripadanya kecuali dengan cara seperti itu. Sebab mungkin dia tak tahu, sedang jima' tu tiba orang bel. Dia kena berhenti selalu. Itu tidak termasuk jima' selepas masuk waktu. Cuma sedang jima', mana jima' itu berlaku sebelum masuk waktu. Dan dia belum selesai dia jima' masuk waktu. Hot tu isu dia sini. Jadi dia kena berhenti segera. Tu. Kemudian dia kena puasa lah. Dia kena puasa. Maknanya tak batal puasa dia. Tu. Apabila dia tahu bahawa saat itu fajar telah terbit tapi tidak segera menghentikan jima', dia teruskan juga jima' dia tu. Dan tetap melakukan sesuatu yang lain yang boleh menggerakkan syahwat dia. Maka dia wajib bayar kafarah denda persetubuhan di siang hari. Itulah 2 bulan 10 2 apa? Syahrain mutatabi'ain tu. 2 bulan tu. Kalau kita tengok dalam fiqh, kalau selai sehari kena start mula. Kena start semula. 2 bulan tu. Cuma ulama kata kalau dalam syarah Tirmizi tu ialah kalau dia nak bui pula makan sekali tu lagi baik. Mana 90 cukup. Bui makan. Dalam kitab tersebut maknanya 90 orang. Moga sehari cukup. Maknanya 90 cukup. Lepas tu dia pun nak puasa pula. Dia lagi baik lah tu. Lagi molek buat 2 tu. Tapi kalau buat salah satu tak apa dah. Katalah dia tak larat nak puasa. Dia pun bui makan setiap hari. Untuk 90 orang lah. Boleh juga gitu. Tapi kebanyakan ulama anda tengok dalam syarah Tirmizi, Tuhfatul Ahwazi tu, dia kata hak comelnya 2 buat. 2 buat. Puasa 2 bulan, berakal lah 2 bulan. Orang duk rata, duk raya. Orang gagal dak. Dia main puasa, padang dengan muka. Nak mana? Apa tu? Sebab ni ibadat rukun ni. Bukan main-main, nak ajar. Nak ajar. Tak boleh bermudah-mudah. Baik, seterusnya lah. Imam Syafi'i berkata lagi, sesiapa, ni pun ada khilaf lagi ni. Ni kita tidak sebut khilaf lah. Imam Syafi'i berkata, barang siapa syahwatnya terangsang kerana ciuman suami isteri maksudnya. Maka menurutku, kata Imam Syafi'i, pada pandangan saya, makruh dia cium isteri dia, cium suami dia. Tapi apabila ia dilakukan tak batal puasa. Kalau dia cium isteri dia ketika bulan Ramadan, tak batal. Sesiapa syahwatnya tidak terangsang kerana ciuman, maka dia boleh melakukannya. Makna kalau dia cium menyebabkan terangsang seks, apa ya dikaitkan cium kalau tidak terangsang seks, maka tidak makruh pun. Tapi kalau cium terangsang seks jadi makruh. Apa gitu? Sebab bila kata terangsang seks, kok dibimbangi. Takut melakukan perkara yang membatalkan puasa, yang ini jima'. Takut pergi situ. Sebab Nabi dicium isteri dia pada bulan Ramadan. Gitu. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i dia ikat kalau ada transaksi jadi makruh. Dah makruh dah sekecil lah. Gitu. Kami katakan, kata Imam Syafi'i lagi, bahawa ciuman itu tidak membatalkan puasa. Sebab seandainya membatalkan puasa, tentu Rasulullah tak buat gitu. Tapi ada dalam hadis misalnya di sini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqabbilu ba'd azwajih wa huwa sha'im thumma tadhak. Sesungguhnya Rasulullah mencium sebahagian isteri dia lah. Padahal beliau sedang berpuasa. Kemudian Aisyah tersenyum. Kena ingatlah Aisyah tersenyum ni sebab Aisyah teringat Nabi pernah senyum dia masa tu dalam syarah hadis sebut. Kenapa senyum ke dia? Tiba-tiba Aisyah tersenyum dan dia senyum sebab dia ingat Nabi pernah senyum dia. Tu dalam syarah hadis sebut gitulah. Makna kenangan manis lah bagi dia tu. Sebab maksudnya sebahagian isteri Nabi cium ketika itu tu maksud dia lah. Sebab tu dia tersenyum. Moga dia riwayat hadis ni. Itu sebagai kenangan manis suami isteri. Sebabnya kalau kita baca dalam hadis, kalau bincang tentang bab keluarga, memang Nabi ni romantik lah. Disebut gitu. Tidak atau jenis kering putih telefon gitu dah. Dia ni. Dia bermesra dengan isteri orang lain. Dan Nabi suruh gitu. Banyak sebenarnya anda tengok dalam hadis ni.
Nabi puji sahabat-sahabat dia, kelik di rumah gak, duk gelak ketawa dengan anak Nabi puji. Tu sebenarnya Nabi kata. Tidak kelik di rumah gak, anak duk ramai-ramai masuk bilik belakang bila tu ayah balik. Ada tak kena tu. Kalau ayah lagu tu dia kena urus mula tu pergaulan dengan anak-anak dia. Kan ada kan berlaku gitu. Oh, masa ayah tak ada pakat dulu lah berlaku duk kocik tu. Ayah masuk dah. Pum, pakat masuk bilik belakang. Pak kucing kelik, tikus masuk bilik. tak molek gitu. Kalau ayah lagu tu, ana pengalaman anak di masa jadi tu email banyak kita jumpa kes perceraian, banyak kes perceraian masa tu. Antara ada sebuah ni lah. Ayah dia ni Ustaz Allah backing lah dia kata. Kalau Malik Jabaniyah. Jabariyah. Malik Jabaniyah. Malik Zabaniyah ada. Balik ke anak masuk bilik dah. Pada saat dia duduk mengelah sama-sama dia. Kalau lagu tu ayah dia kena semok semula tu. Sebab Nabi tak suka gitu. Sebab Nabi saya puji, saya nak bakar, puji sahabat-sahabat bila balik rumah. Kadang dia tak ingat kena aku bila duduk dengan bini. Ingat tak? Balik. Tak ingat ke jaga neraka tu. Kau neraka tak ingat. Nabi puji, Nabi kata molek tu. Saya nak bakar kata aku lagu tu juga. Gitu. Maknanya kita balik kena turun lah sikit dia punya kedudukan kita tu biar sama level dengan anak kita baru boleh mesra dengan dia. Gitu. Memangnya ada dia kecek gong-gong tu dah. Maka tidak tak suka, tak ada bagi lagu tu. Tak apalah. Cuma kita didik dia kan depan orang jangan buat gitu. Cara pendidikan tu pula. Gitu jangan main ke ni. Anak ni bukan kata buat cerita. Sebab tu kita teringat ni kat Allah, minta lah jangan jadi gitu. Ada tapi tak cerah, masih tak cerah. Tapi anak dia anak dia nikah dalam bulan berapa anak dia nikah. Dia sebut ke pasal rumah mak dara duduk sepagar. Anak dia sebut pada mak dara dia. Allah mujur lah kata kita kalau nikah awal lagi tak apa. Dia boleh keluar daripada rumah ayah dia tu satu rahmat. Apa tu? Ayah dia bakit lah. Pasir tak disebutin pada atas rumah. Atas-atas. Ngepek lalu. Pasir tu. Bersih telajak. Tak boleh nak kira bersih. Sehingga dia kata, dia sebutlah anak sulung dia Tina. Makna kalau duduk dengan mak dia kat soka tu kat anak-anak duk mari ayah dia kesejak lalu. Anak pun tak boleh bayar tu lagu mana lah pok dia didik keluarga dia lagu tu. Kita cudik tak mana pun dengan anak ni biar kecek gogong sikit tak apa atas rumah tu. Biar suka. Gora cara cerdik. Siapa anak sakit jiwa. Jadi mak dara dia tepi rumah dia tu Allah kata apalah tu. Jenis pop lagu ni kata. Dia kata anak dia duk ayat kaku anak dara dia juga. Nak nikah ni sebelum nikah. Dia kata kalau nikah memang dia macam seolah dia satu kegembiraan boleh keluar daripada rumah dia. Tu setahu semua. Tak molek gitu. Nabi tak suka gitu. Tu. Makna Islam ni dia mengambil kira kehendak naluri manusia tapi dengan cara yang ma'ruf. Tu agama kita. Yang terakhirnya Imam Syafi'i kata bahawa Ibnu Abbas pernah ditanya tentang ciuman yang dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa. Beliau membolehkan bagi orang yang sudah tua tetapi makruh bagi orang yang masih muda tak boleh kawal nafsu maksudnya. Apa gini sepanah sebut sana takut melebihi. Takut langgar tara, takut melebihi batas yang dibenarkan. Bimi hak tu ya. Kita kata orang tua pun tak harap juga. Bukan semua orang tua boleh tu. Sebab tu benda ni perkara yang tidak mutlak. Benda ni nisbiyah. Baik, patu hukum umumnya jumhur kata boleh. Tak ada masalah. Kalau nak kira naik syahwat ni kata nanti siung. Pulak dia wahala kita. Nanya gitu. Tengok bini pun boleh itu. Sebab tu Tok Guru Mufti Besar dia kata kalau jenis tu lelaki tak boleh kawal dia minta bini tu sedia lada tepi dia. Nampak tu lelaki tu sembuh lada dia tu. Biar reti dia tu. Saja tu bila-bila jago masa mengajar. Waktu ada jenis lagu tu. Sabak ke-7 12 jam tu kat dia kata. Ni kena ni syahrain mutatabi'ain. Lepas tu letih 2 bulan tu. Tinggal sehari kena start mula. Tak nyaya tu. Memang takut jadi gitu. Lepas tu kalau tak tunah tu dosa sampai hari akhirat. Pulaknya. Isteri tak ada masalah. Isteri tak tu lelaki lah kena ya. Kalau dalam pekor suami tu lelaki yang kena. Bini tak. Tak adil. Ada tak sah. Buat pangari. Benda-benda gitu. Sebab apa? Sebab
puasa ni ibadat. Dan ini ibadat besar. Enggak kalau puasa sunat tak kena syahran mutatabi'an. Ni puasa fardu ya. Okey, kita berhenti setakat tu dulu. Terus kita pergi kepada al-adab mufrad. Dia hak berkenaan dengan puasa ni sebenarnya setakat anak baca tengok ni. Hak ni banyak perkara juga hak tak serupa pandangan Imam Syafi'i dengan mazhab-mazhab dia. Dia tak semesti sama. Imam Syafi'i lain. Sebuah kisah ni berbekal ni. Oh, keluar dalam mazhab Syafi'i berkhilaf lagi tu. Tapi Imam Syafi'i kata batal. Bagi dia. Okey, wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.